Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, para tamu Allah, tamu Rasulullah, alhamdulillah syukur kita berada di bumi penuh barakah, bumi Arafah. Sebenarnya saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi kisah seorang manusia unggul yang dipanggil sebagai kasih Allah, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Siapakah Ibrahim alaihissalam ini? Abul Anbiya, bapa kepada ramai para nabi. Dan dua bangsa besar yang muncul dalam sejarah peradaban manusia, iaitu pertama bangsa Arab, yang kedua bangsa Bani Israel adalah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu Nabi Ibrahim ini memperisterikan beberapa wanita. Yang pertama daripada Hajar lahirlah Nabi Ismail yang menjadi bapa kepada orang Arab, dan sebelum itu Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah alaihissalam dan dikurniakan anak selepas dapatnya Ismail, iaitu bernama Ishak. Dan Allah gembirakan Nabi yang mulia ni kerana pengorbanan baginda yang tidak berhenti-henti dalam menghadapi ujian Allah, ketaatan, kesetiaannya yang Allah nyatakan dalam Quran. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Nabi Ibrahim ini mendapat ujian Allah banyak sekali. Ujian dibakar dalam api, ujian berkahwin tidak dikurniakan anak, ujian isterinya dirampas oleh maharaja Palestin yang zalim itu, ujian kemudian berkahwin disuruh oleh Allah untuk menghantar anaknya Ismail dan isterinya Hajar ke tempat yang jauh di wadin ghairi zi zar'in min baitikal muharram. Jadi kualiti yang ada pada Nabi Ibrahim ini sampai dipuji oleh Allah. Allah menjelaskan dalam Quran, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim alaihissalam ni mempunyai kualiti satu umat, satu generasi. Kita bayangkan satu golongan manusia memiliki di kalangan mereka ni engineer, cikgu, guru, ustaz, ketaatan kepada Allah yang tidak dipertikaikan langsung. Inilah kelebihan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ini kita perlu pengorbanan tuan-tuan. Ini namanya mujahadah. Jadi bila menceritakan tentang mujahadah ini, dia satu proses yang sangat penting dalam hidup. Kerana kita sedang bertarung dengan musuh yang kita tidak nampak. Itu sebab dikatakan oleh seorang sahabat ketika pulang dari perang Badar, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sedang pulang dari satu jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Sedangkan Ma'rakah Kubra, Badar Kubra itu satu perangan besar. Tapi sahabat ini mengatakan, lihat kita pulang daripada jihad yang kecil. Kerana menentang musuh yang nampak ini, semua orang boleh berkumpul, sifat kekuatan datang dengan sebab berkumpulan, semua orang mampu untuk berjihad. Tapi bila nak mengatasi nafsu sendiri dalam diri, bukanlah benda yang mudah tuan-tuan. Ini bukannya hadis, ini merupakan asar daripada seorang sahabat, kata-kata seorang sahabat. Jadi tuan-tuan, bila kita nak mengatasi nafsu yang ada dalam diri ni, itu sebab disebut dalam penjelasan dari para ulama bagaimana perkataan hawa hawiyah walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadat samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau manusia mengikut kepada hawa nafsu, maka rosaklah segala dunia ini, langit, bumi dan di antara keduanya. Jadi para ulama, contohnya Al-Asfani mengatakan nafsu ni datang perkataan hawa. Hawiyah berarti lurah, valley, lembah yang akan bawa seorang ni kepada kemusnahan. Kalau dia ingkar perintah Allah, mengikut nafsunya, menyebabkan dia jatuh. Kalau kita bayangkan kita bawa kereta di highway, tak berhati-hati jatuh dan lurah, boleh mati tuan-tuan. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, orang yang mengikut hawa nafsunya akan dicampakkan ke dalam lurah, lembah api neraka, lembah kehinaan tuan-tuan. Jadi bagaimana nak mengatasi nafsu ini, para ulama mengajar kita. Nombor satu sekali dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena ada musyaratah. Musyaratah ni makna kita buat satu perjanjian dengan Allah. Orang beribadah kepada Allah ni kadang-kadang beribadah macam businessman. Aku buat ni dapat apa? Begitulah sebahagian daripada orang beribadah, mengharapkan daripada Allah SWT pulangan-pulangan tertentu. Ada pula yang beribadah macam ibadatul ajir, macam beribadah hanya orang hamba. Hamba bekerja, boleh bos dia nampak dia bekerja, tak ada bos dia lepak-lepak. Maka begitulah ibadah orang yang tidak tekun dan tidak ikhlas kerana Allah. Lagi beribadah macam budak-budak, ibadatul ghulam. Beribadah budak-budak ni, anak-anak kita, Abdul Rahman sembahyang nak, dia angkat sembahyang, dia sembahyang, macam kilat dia sembahyang. Kenapa kita suruh? Jadi kita jangan beribadah macam beribadah budak-budak tuan-tuan. Jangan beribadah macam ibadahnya hamba. Jangan beribadah macam businessman, mengharap pada Allah itu pulangan, aku buat begini mesti dapat begini. Aku pergi haji kelas paling mahal mesti dapat ibadah haji mabrur. Kan gitu tuan-tuan. Kita beribadah kepada Allah ni kerana cinta kepada Allah. Letaklah satu syarat-syarat dalam kita beribadah kepada Allah ni. Umur aku meningkat naik, ibadah aku belum naik, macam mana aku nak jadi orang lebih baik? Kalau kita berniaga ada MOU, maka dengan Allah pun kena ada MOU tuan-tuan. Jadi di samping itu juga disuruh kita untuk meletakkan apa yang dipanggil sebagai, kita dalam beribadah ni hendaklah kita adanya check and balance. Ya, kita mesti ada muhasabah diri. Bila kita muhasabah diri, barulah kita akan jadi orang yang lebih baik tuan-tuan. Muhasabah diri masa ke semasa.
Dan ada satu peringkat lagi namanya muaqabah. Bila kita gagal buat satu ibadah, kita hukum diri kita. Contohnya pada ini aku gagal sembahyang subuh berjemaah. Dengan sebab itu aku tidak mahu minum susu pada pagi ni. Aku nak minum air putih saja. Aku hukum diri aku sendiri. Jadi tuan-tuan, inilah di antara syarat-syarat bagaimana kita dapat jadi orang yang lebih baik ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan semua ini terduduknya dalam satu kerangka namanya muhasabah diri, musyaratah diri. Dan kemudian diajar kita juga untuk mujahadah. Maka mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita berada di tempat penuh barakah, kebaikan, keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita segala kelebihan yang diberikan kepada orang saleh, mencontohi Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.